Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azri bin Abdul Hafiz. Nombor metrik 065531. Dan pada hari ini saya akan membentangkan pengenalan kepada topik Ma'rifatullah. Seperti mana kita tahu bahawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu pegangan yang berakar umbi dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. Kemudian, ia disusun dengan lebih bersistem dan teguh oleh dua tokoh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah disifatkan sebagai ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya. Sementara ajaran-ajaran lain disifatkan sebagai ajaran yang keliru, menyeleweng dan jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Hubungan dengan itu, perbincangan mengenai Ma'rifatullah merupakan konsep tauhid yang penting dalam Islam. Ma'rifah Allah merupakan asas tauhid yang kukuh. Seperti mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Ad-Dariyat ayat 51 hingga 56. Oleh hal demikian, pengertian ini mengandungi makna tauhid dan ketaatan ibadat selari dengan peranan manusia diciptakan sebagai khalifah dan hamba Allah untuk mentaatinya. Dengan faksi tauhid yang bersendikan pelaksanaan syariat yang ikhlas kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan bin Muhammad Yunus. Nombor matriks 066220. Jadi untuk bahagian saya akan membentangkan berkenaan dengan ringkasan video. Jadi tajuk video yang telah kami jadikan sebagai tugasan dalam subjek ini adalah Ustaz Azhar Idrus, Ma'rifatullah Mengenal Allah 2012. Jadi video ini berdurasi 1 jam 3 minit yang terdapat di YouTube. Ustaz Azhar Idrus dalam video ini beliau mengendalikan ceramahnya dengan membedah sebuah kitab yang bertajuk Kitab Anak Kunci Syurga pada muka surat ke-6. Jadi dalam kitab ini terbahagi kepada 3 penggal ataupun 3 bahagian. Penggal pertama adalah berkenaan dengan tauhid, penggal kedua adalah fiqh dan penggal ketiga berkenaan dengan tasawuf. Jadi sepanjang video ini, beliau hanya mengupas berkenaan dengan penggal pertama iaitu berkenaan dengan tauhid. Jadi apakah yang disampaikan oleh penceramah Ustaz Azhar Idrus dalam video ini adalah berkenaan dengan sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyentuh 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu qudrah, iradah, ilmu dan haya. Bagi saya, bagusnya penyampaian beliau dalam ceramahnya kali ini, beliau memperincikan setiap sifat Allah berikut dengan contoh-contoh yang relevan mengikut realiti semasa pada masa kini. Jadi terdapat 4 intipati ceramah yang saya boleh kongsikan bersama anda semua. Yang pertama adalah setiap mukallaf seharusnya mempunyai usaha yang gigih untuk belajar ilmu akidah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang mesti dilakukan agar kita tidak menjadi golongan yang kufur nikmat serta dicop sebagai hamba yang sombong. Yang ketiga adalah hidup kita di muka bumi ini adalah sangat singkat. Manfaatkanlah nyawa yang diberi olehnya ke arah kebaikan dan jauhi kemungkaran. Dan yang terakhir, sebagai hambanya yang lemah, kita perlu sentiasa akur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa dan makhluknya hanya bergantung kepadanya semata-mata. Kerana Allah mampu untuk membalas azab kepada golongan yang mengingkari perintahnya dan juga mampu untuk memberikan balasan yang baik buat hamba yang taat kepadanya. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan yang akan membincangkan tentang ulasan mengenai video. Okey, antara kebaikan atau faedah kelebihan yang kita boleh dapat daripada video inilah menerapkan seni bahasa yang disebut sebagai retorik. Retorik ni apa? Di mana retorik ini merupakan seni bahasa estetik di mana ia menarik dan menekankan kepada aspek kesantunan dan keterampilan dengan mengaplikasikan bahasa yang halus dalam berkomunikasi. Dalam ceramah Ustaz Azhar Idrus itu sendiri, di mana beliau menekankan di mana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita pelajari sebagai seorang Islam. Di mana beliau juga menggunakan kaedah pemujukan, kaedah penguraian, pendedahan dan penceritaan yang membuatkan ceramah beliau menjadi menarik. Okey, seperti sedia maklum, retorik ini ada banyak jenis. Seperti jenisnya pemujukan, pemerian,
pengujahan, pendedahan, penerangan dan penceritaan. Sebagai salah seorang penceramah agama yang terkenal di Malaysia, maka unsur yang diterapkan dalam ceramah atau kuliah beliau dapat menarik pendengar untuk sentiasa memberikan tumpuan dan yang paling penting dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Melalui kaedah ini, maka apa yang ingin disampaikan dapat memenuhi kehendak masyarakat ataupun pendengar mengenai permasalahan yang berlaku. Okey, baik. Seterusnya, kebaikan dia kita dapat lihat ialah perkembangan teknologi dan kehadiran media sosial. Okey, perkembangan teknologi menjadi salah satu kaedah atau tarikan yang dapat memberikan impak yang positif dalam masyarakat di Malaysia, khususnya golongan belia. Pada sebelum ini kita dapat lihat ceramah Ustaz Azhar itu sendiri menggunakan CD. Tetapi pada akhir-akhir ini, setelah wujudnya media sosial yang terus meningkat naik, maka platform itu digunakan sebagai salah satu kaedah yang dapat memberikan kebaikan kepada diri dan pada masyarakat. Kita juga sebagai seorang mahasiswa seharusnya menggunakan platform tersebut dengan kebaikan, seperti melakukan forum dan sebagainya. Okey, dengan adanya media sosial ini semakin canggih, maka ia memberi ruang dan peluang kepada generasi muda Islam khususnya mencari maklumat agama di dalam media sosial melalui berita ataupun perkhabaran yang sahih. Dan kita juga tidak boleh menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dan memberikan sesuatu yang negatif kepada masyarakat. Okey, ini ia memberikan kebaikan kepada semua dan dalam mencari maklumat berkaitan isu Islam. Kita boleh juga menggunakan platform teknologi ini, media sosial ini untuk benda-benda yang kita boleh mengambil pengajaran ataupun dipanggil pengetahuan mengenai isu Islam, seperti kehidupan seharian kita lah, seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Okey, baik. Yang seterusnya ialah mengenai kekurangan yang ada dalam video tersebut, di mana dalam ceramah beliau kita boleh dapati bahawa adanya unsur-unsur politik dan menyindir setengah golongan. Ini ialah mungkin suatu perkara yang dianggap remeh, tetapi ia sebenarnya suatu yang dianggap tidak menghormati dah, di mana sebagai seorang penceramah ataupun pendakwah tidak seharusnya melakukan perkara sedemikian, kerana beliau seorang yang dihormati dan perlulah menunjukkan sikap yang baik dengan tidak adanya unsur-unsur politik, kerana mungkin ianya satu perkara yang boleh menjadi ikutan kepada orang ramai untuk terjebak dengan perkara sedemikian. Ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan tempat ibadah, di mana institusi masjid seharusnya tidak disalahguna, bahkan ia digunakan sebagai tempat penyatuan umat Islam. Dengan adanya unsur-unsur politik ini juga menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang beragama Islam. Jadi sebagai kesimpulannya, kita boleh ambil iktibar, orang yang beragama Islam seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu supaya kita dapat kefahaman yang asal dalam agama seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, adab dan sebagainya, supaya kita mengenal Allah SWT dengan sifat-sifatnya berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, akhir kata, kita sebagai seorang yang beragama Islam yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah seharusnya dan sewajibnya mempelajari ilmu agama dari semua sumber yang sahih daripada pelbagai pengajian, supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan ilmu agama Islam. Maka ia akan melahirkan masyarakat ataupun individu yang beradab dan akhirnya menimbulkan keharmonian dalam sebuah masyarakat maupun negara. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Aman bin Harun Anwar. Nombor matik 065897. Di sini saya akan melakukan pembentangan untuk di bawah subjek Mabahith Al-Ilahiyat.
Di sini saya akan melakukan pembentangan untuk di bawah bahagian komentar, iaitu diberikan satu ceramah oleh satu penceramah, dan saya akan melakukan komentar untuk ceramah tersebut. Di sini saya akan buat komentar untuk ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus, yang di bawah kitab Anak Kucing Syurga. Okey. Di sini kita boleh dilihat dalam ceramah tersebut. Dalam ceramah tersebut, Ustaz Azhar Idrus banyak memberikan peringatan dan penekanan kepada para jemaah. Dengan cara itu, para jemaah lebih fokus dan lebih ingat untuk melakukan perkara tersebut. Dan dalam ceramah ini, Ustaz Azhar Idrus mengingatkan dan menekankan kepada para jemaah untuk bahawa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada tandingnya, dan segala kekuatan yang terdapat dalam diri kita ini, segalanya dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Ustaz Azhar Idrus juga mengingatkan bahawa jika kita hidup ini dengan bertauhid, maka tidak akan syirik hidup kita dan akan selamat dunia akhirat. Di sini dalam hal itu juga kita boleh lihat bahawa dalam ceramah tersebut, Ustaz Azhar Idrus menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza dalam ceramah beliau dengan menyelitkan sisi soal jawab yang berkaitan tajuk yang disampaikan oleh beliau dalam setiap ceramah. Dalam masa yang sama, beliau juga menyertakan lawak-lawak spontan. Kita melihat bahawa apabila beliau menyampaikan satu ceramah, beliau tidak akan menyampaikan ceramah itu dengan ceramah. Beliau akan menyelitkan atau menyertakan lawak-lawak spontan untuk menarik perhatian para jemaah untuk tidak bosan dan akan mendengar ceramah beliau walaupun dalam masa jangka yang lama. Akan tetapi ada segelintir masyarakat atau para pendengar yang kurang gemar dengan cara yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ini. Sebagai contoh, beliau segelintir mereka menganggap bahawa dalam majlis ilmu ini Ustaz Azhar Idrus seakan-akan melebihkan gurau senda dalam menyampaikan majlis ilmu ini. Oleh yang demikian, mereka tidak gemar. Akan tetapi perkara ini telah dijelaskan oleh beliau dan Islam juga telah menjelaskan bahawa apabila kita melakukan satu perkara, tidak salah untuk kita menyelitkan satu hiburan, akan tetapi mestilah berpada-pada dan tidak berlebih-lebihan. Selain itu, kita boleh lihat bahawa Ustaz Azhar Idrus juga menyampaikan ceramah beliau dengan cara tersendiri. Kita boleh lihat bahawa apabila beliau menyampaikan satu ceramahnya, beliau tidak akan lari daripada dialek atau logat Terengganu-nya. Jadi hal itu menjadikan ceramahnya lebih istimewa dan lebih tertarik untuk para jemaah mendengar. Seterusnya, antara perkara yang sesuai dan baik yang telah dilakukan oleh Ustaz Azhar Idrus, beliau dalam memastikan ceramahnya menarik dan ilmunya sampai kepada para jemaah. Beliau melakukan pendekatan dengan memberi sesi ruang untuk soal jawab. Hal ini bermaksud setiap kali beliau berceramah, beliau akan berhenti seketika untuk menyelitkan sesi iaitu ruang soal jawab yang untuk para jemaah. Jadi para jemaah boleh bertanyakan soalan atau kemusykilan yang masalah-masalah agama yang berkaitan akidah, ilmu fiqh atau hukum akam agama. Dan dalam masa yang sama, para jemaah dan para pendengar akan lebih terdedah iaitu pada isu semasa tentang hal ehwal agama dan ilmu agama yang berkaitan dengan akidah dan hukum akam agama yang tidak jelas. Jadi apabila para jemaah tidak dalam satu tajuk yang disampaikan oleh beliau, dan dalam tajuk itu ada para jemaah yang muskil atau tidak jelas, jadi beliau
beliau memberikan sesi iaitu ruang untuk soal jawab. Jadi oleh yang demikian, para jemaah akan lebih jelas dan lebih faham dalam ceramah yang disampaikan oleh beliau. Dan kita boleh lihat pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ustaz Azhar Idris ini sangat sesuai dilaksanakan dalam ceramahnya. Dan ilmu dan niat untuk ilmu agama yang disampaikan kepada para jemaah itu akan sampai, insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Daniel bin Azhar. Nombor metrik 068853. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang isi huraian yang telah dihuraikan dalam video ceramah Ustaz Azhar Idris di dalam YouTube. Ya, okey, kita tengok dulu isi yang pertama ya. Allah SWT bersifat berkuasa, iaitu qudrah. Allah SWT berkuasa bermaksud bahawa Allah berkuasa dengan sendiri. Tiada yang dapat menyamai kekuasaan Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan Allah SWT. Allah SWT tidak ada padanya sifat yang lemah. Kita wajib mengimani Allah SWT adalah bersifat dengan kekuasaan, itu qudrah di atas segala sesuatu yang telah dijelaskan kepada kita dengan bukti dalil naqli dan aqli yang qat'i. Yang seterusnya, isi yang kedua, Allah SWT bersifat berkehendak, iaitu iradah. Allah SWT bersifat maha berkehendak, yakni berkehendak melakukan sesuatu perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Kehendak Allah SWT sangat sempurna. Apabila kita merancang sesuatu di atas rancangan Allah SWT, maka ia akan berlaku dengan izin Allah SWT, insyaAllah. Oleh itu, janganlah kita anggap sesuatu kejayaan yang dicapai itu adalah dengan usaha kita sendiri, sehingga melupakan bahawasanya setiap kejayaan itu adalah dari Allah SWT, kerana Allah SWT telah merancang dari azali sebelum terciptanya alam ini. Isi yang terakhir adalah Allah SWT bersifat kekal, iaitu baqa. Allah SWT wujud adalah kekal. Allah SWT wujud tidak ada akhirnya. Allah SWT wujud tidak didatangi binasa. Semua makhluk akan binasa kecuali Allah SWT yang maha mulia. Oleh itu, rebutlah amal kebaikan sebelum kembali menghadap Allah SWT. Setiap amalan kita akan dicatat dan dibalas, kerana Allah SWT sangat mengetahui ke atas setiap sesuatu. Jika amalan baik, dibalas baik. Jika amalan jahat, dibalas jahat. Lihatlah betapa adil dan kasihnya Allah SWT kepada kita. Kesaranan saya, marilah kita sama-sama menjadi hamba yang bertakwa dan taat di atas segala perintah Allah SWT, supaya mendapat keredaannya, kerana redha Allah SWT adalah salah satu kunci untuk ke syurga yang indah dan bahagia selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Saiful Amin bin Saiful Rizal. Sekarang saya akan menerangkan huraian pembentangan selanjutnya tentang video. Yang pertama, pegangan orang kafir dalam mendapatkan sesuatu, mereka akan berusaha dan mereka percaya pasti akan dapat. Tetapi bagi fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu fahaman kita sekarang, ini berkehendak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berikhtiar untuk mendapatkannya. Yang kedua, harta tidak boleh menolong umat Islam ataupun umat manusia di alam kubur, kerana hanya amalan dan perbuatan baik sahaja yang menjadi benteng untuk lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW melakukan sujud syukur apabila datangnya nikmat dan menjadi rujukan, menjadi panduan oleh umat Islam untuk kita mengikut cara Rasulullah SAW sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita perlu faham agama dan perlu faham tauhid. Hal ini kerana akidah amat penting dalam diri seorang Muslim supaya tidak terpesong dari ajaran Islam dan dapat memantapkan iman.
Dan seterusnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya buat olahi ialah perkara yang diterangkan oleh Ustaz Zahidus ni ialah membawa bahawa akidah amat penting sebagai umat Islam dan fahaman tauhid juga penting dalam kehidupan seorang hamba. Kerana dialah yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini termasuk umat manusia. Sebagai umat Islam, perlulah mengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang berpandukan hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yakin bahawa Allah SWT yang maha berkehendak di atas segala sesuatu. Hal ini kerana Allah SWT yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan yang sempurna. Oleh itu, pesanan untuk diri saya sendiri dan seluruh umat Islam, kita perlulah memantapkan iman kita dan ikutlah akidah yang dibawa oleh Islam, iaitu mengikut ajaran Rasulullah SAW dan mengikut ulama-ulama Islam. Kita tidak terpesong daripada ajaran yang sebenar-benarnya. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.